Manusia bila bangun tidur, 3 benda yang dia cari. Pertama, dia cari anak bini dia. Betul? Pertama dia bangkit tidur, dia buat-buat gitu, mana anak aku? Mana bini aku? Tak apa kalau bini banyak, dia duduk tak mana? Itu yang pertama. Mana anak, mana bini. Nombor 2, ya, dia celak-celak mata, dia duduk kalut pasal harta dia. Betul? Hanya aku nak buat apa, nak tambahkan harta. Hari ni aku nak buat apa, aku nak makan apa, dan aku nak makan siapa. Nak makan apa ataupun nak makan siapa. Itulah. Dan yang ketiga, yang dia bangun-bangun tidur, dia cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni aku nak buat apa supaya hubungan aku dengan Allah bertambah baik. Jadi kalau kata benda yang kita jual tu baik, kata baik. Kalau kata kurang baik, kata kurang baik. Kalau kata tak elok, kata tak elok. Cik, kalau cik nak beli buah ni, dia tak elok sikit lah. Pasal dah lama dah, lebih dari 3-4 hari dah. Kalau cik nak beli juga, saya bolehlah bagi harga murah sikit. Kita pun belik-belik tengok, kita berkenan. Tak apalah yang buruk-buruk tu kita boleh potong-potong dia. Kita buang dia dan sebagainya. Harga pun murah. Kerana jual beli itu asalnya, asas hukumnya adalah antaradin. Ridha meridai di antara pembeli dan penjual. Sebab tu kena jujur, kena habaq betul. Ni buah pelam yang saya jual ni cik, hak ni dia kulit dia nampak pelik sikit, harum manis. Kan? Pasal apa cik tengok kulit-kulit dia semua berlip putih, hijau elok dan sebagainya. Main hak ni dia pelik macam kena jerawat kan. Yang ni cik, kulit dia saja tak elok, tapi isi dia insya-Allah elok. Dia pun potong apa semua suruh dia tengok dan sebagainya. Kita rasa manis tak cik, sama dan dengar dia sama, dia kata kan. Cuma kulit dia saja yang tak elok. Adapun hak lain ni semua dah kena make up belakang dah cik. Jadi merelip lah. Itu bahasa dia lah orang menjaga kan. Kena jujur, kena amanah. Dari sudut kualiti, kalau tak elok, abang tak elok. Kemudian dari sudut apa tadi? Cuba baca. Mereka perlu jujur dan amanah dalam perkataan dan kualiti barangan, jujur dan amanah dalam sukatan dan timbangan. Dan juga satu lagi, jujur dalam sukatan dan timbangan. Ketika dia timbang 10 biji, ketika dia bubuh dalam plastik, dia buang 2 biji. Banyak cantik. Ketika dia timbang 10 biji, dia buh 10 biji. Cukup tak cik sekilo? Ya cukup. Ketika dia buh dalam plastik, dia kaih 2 biji. Untunglah kat dia 2 biji. Dia tak tahu tu pekerjaan tu celaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang nak menjaga dan nak ridha Allah dan nak berkat, ketika dia timbang tu sekilo, 10 biji, dia tambah sebiji lagi, jadi 11. Ada satu orang di Melaka. Ketika saya sampai di rumah kawan saya, depa bagi tahu kawan saya ni pergi solat jenazah satu rumah. Maka saya pun duduk tunggulah. Tak lama kemudian dia balik. Dia kata, makcik yang duduk menjaga tu Ustaz, dia kata dia suka lebihkan timbangan. Ketika dia jual buah, dia timbang dapat 10 biji, timbangannya cukup 1 kilo. Dia bagi lebih sebiji, jadi 11. Dia jual apa saja, dia mesti bagi lebih. Bukan lebih banyak-banyak dah. Kalau kata timbangan itu contohnya cukup takat sepinggan, dia bagi sikit lebih. Kalau udang contohnya 15 ekor sekilo, contohnya dia bagi 16 ekor. Kita kira tuan-tuan dan puan-puan, kalau lagu tu punya cara menjaga, tak lama bung kuih lah. Kalau lagu tu punya cara menjaga. Tapi makcik ni, daripada dia mula buka kedai sampai dia wafat kembali ke rahmatillah, itulah sikap dia. Orang yang macam ni tuan-tuan dan puan-puan pasti diganjarkan oleh Allah dengan sebesar-besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Imam Al-Muhasibi berkata, jujur tidak akan berlaku kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, kepasrahan hati dengan keimanan yang tulus.
Kedua, kemurnian niat dalam setiap amalan. Ketiga, kebenaran kata dalam ungkapan. Mereka juga tidak boleh terlepas daripada hak-hak Allah pada penegakannya, iaitu tuntutan membayar zakat supaya hati mereka tidak lalai dan lega dalam penegakan yang diceburi. Contoh bagi mudah tuan-tuan dan puan nak faham. Lah ni musim bendang. Betul tak? Lah musim bendang. Lah pakai duk kalau buat bendang di mana-mana. Ya, bendang ni kadang-kadang 2 musim setahun. Setuju? Alhamdulillah Tuhan bagi nikmat pada kita. Saya nak peringat orang yang buat bendang ni, dia wajib keluarkan zakat. Ya, zakat padi lagu mana kita nak kira? 10 gundi, 1 gundi. Senang kira lah ni, setiap RM1,000, berapa zakat dia? 1,000. Setiap 1,100 zakatnya. Kalau dulu 10 gundi zakatnya segundi, betul? 10 gundi segundi dia punya zakat. Lah ni orang yang buat bendang ni tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakannya bayar zakat ke tak? Tak tahulah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bagi yang beriman, yang nakkan ridha Allah, yang nakkan berkat, insya-Allah dia keluarkan zakat. Tapi yang kita duk jumpa banyak-banyak dah ni, dia buat lagu mana? Dia kecoh Allah Ta'ala. No, dia kecoh Allah Ta'ala. Dia kata saya tak boleh nak bayar zakat lah, saya kena potong hak ni, potong hak ni, potong yang ni, potong punya potong lah kali tak payah keluar zakat. Betul tak maksud? Ha? Dia pun potong apa selalu? Apa-apa. Segala benda mereka upah, mereka potong upah-upah tu semua, last sekali tak payah keluar zakat. Yang mereka kecoh, yang mereka tipu tu adalah Allah yang maha mengetahui. Saya nak tanya soalan. Kalau kita dapat RM1,000, kita keluar zakat 100. Pada mata kasar, pada ilmu dunia ini, bahasa dunia ini, ialah rugi. Dia tak nampak. Ketika kita dapat 1,000, kita buat keluar zakat RM100, kita akan dapat barakah, an-numu wa ziyadah, penambahan dan juga pertumbuhan. Dia akan, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita keberkatan, berkat. No? Ada satu cerita di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang sahih. No? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan gumpalan awan membawa hujan. Maka pakai duk tunggulah hujan tu nak turun di mana. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, dengan perintah Allah, hujan itu Allah Ta'ala turunkan ke satu kebun. Ke satu kebun. Cuba tuan-tuan bayang tengok, ketika kawasan lain tak turun hujan, tak terima hujan, tiba-tiba gumpalan awan tu mai pi tang kebun tu, hujan turun. Hujan turun. Ini cerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pun tanya, apa yang hang buat sampai macam ni Allah Taala layan? Allah Taala beri layanan yang istimewa kepada hang. Punca dia satu je. Kerana saya pasti akan mensisakan, membahagikan, dan saya akan tentukan ada bahagian untuk sedekah. Ada bahagian untuk sedekah. Kita tanam harum manis 100 pokok. Kita letakkan 100 pokok tu, 1 pokok atau 3 pokok. 3 pokok ni aku tak akan jual buah dia, tapi aku nak sedekah. Boleh ke tak? Agak-agak. Tak boleh lah, rugi. Siapa nak buat kerja gila lagu tu? Tapi kalau tiba-tiba ada satu orang yang daripada 100 pokok harum manis tu, maksudnya 3 pokok dia berhasrat dan dia berhajat, 3 pokok ni buahnya aku tak jual, tapi aku nak bagi fi sabilillah. Maka ketika itu Allah Ta'ala akan beri keberkatan yang luar biasa kepada dia. Sama macam masa dan umur kita. Ya, 24 jam
kita diberi oleh Allah setiap hari 24 jam. Nah, kita bagi satu masa untuk ilmu. Contoh, kita bagilah 2 jam untuk majlis. Setiap hari kita bagi 2 jam untuk majlis ilmu, 2 jam untuk majlis ilmu, 2 jam untuk majlis ilmu. Kita akan pasti merasai keberkatan yang luar biasa. Tak percaya, try buat kan? Tak percaya, try buat. Kalau tak buat, tak tahu. Faham tuan dan perempuan? Ha? Satu hari daripada 24 jam, beri masa 2 jam untuk ilmu. Ni sampai tak ada masa langsung untuk ilmu. Tak ada masa langsung untuk zikir. Tak ada masa langsung untuk salawat. Tak ada masa langsung untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bila bangun tidur, 3 benda yang dia cari. Pertama, dia cari anak bini dia. Betul? Pertama dia bangkit tidur, dia buat-buat gitu, mana anak aku? Mana bini aku? Tak apa kalau bini banyak. Dia duduk tak mana? Itu yang pertama. Mana anak, mana bini. Nombor 2, ya, dia celak-celak mata, dia duduk kalut pasal harta dia. Betul? Hanya aku nak buat apa, nak tambahkan harta. Hari ni aku nak buat apa, aku nak makan apa dan aku nak makan siapa. Nak makan apa ataupun nak makan siapa. Itulah. Dan yang ketiga, yang dia bangun tidur, dia cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni aku nak buat apa supaya hubungan aku dengan Allah bertambah baik. Ada tak yang macam tu? Ada, insya-Allah. Kalau kita belum lagi ada sikap yang macam tu, wujudkan dalam diri kita. Bangkit tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hari ni aku nak buat apa? Nak perbaik hubungan aku dengan Allah. Dosa-dosa aku kemarin, aku nak bertaubat dan sebagainya. Maka daripada yang itulah dia akan niatkan, ya Allah, aku niatkan hidup aku hari ni, insya-Allah mudah-mudahan lebih baik daripada kemarin. Aku nak memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pula masuk bilik air, ambil wuduk. Sembahyang sunat tahajud 2 rakaat, sembahyang witir 3 rakaat, lepas tu beristighfar, tunggu subuh, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh berjamaah. Itu cara-cara dia nak memperbaiki hubungan dengan Allah. Lepas tu matahari naik sikit, dia keluar pergi buat kerja dan sebagainya. Dekat nak zuhur, dia balik rehat saat nak qailulah. Lepas tu dia bangun untuk salat zuhur berjamaah. Itu cara bagaimana seorang mukmin mengatur kehidupannya agar hidupnya itu 24 jam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh buat tak agak-agak aku tu? Boleh buat ke tak? InsyaAllah dah. Nah, kita ni buah ranu-ranu belakang ni. Faham tak? Terus.